Okay, hello everyone. Selamat pagi. Assalamualaikum. Okay, untuk hari ni, untuk CO2 kita hari ni, kita akan masuk subtopik 5 iaitu berkenaan telesales, telejualan. Untuk pembelajaran subtopik kita hari ni, Miss nak awak faham um, berkenaan telesales, kemudian etika menjawab panggilan telefon dan juga aduan pelanggan. Okey, apa itu telesales? Apa yang dimaksudkan dengan telesales? Apa itu telejualan? Okey, telesales ni sebenarnya ialah penjualan produk atau perkhidmatan terus kepada pelanggan melalui telefon. Okey, kita teruskan dengan perbezaan antara telemarketing dan juga telesales. Okey, kebiasaannya kita memang dengar banyak pada telemarketing, tapi untuk subtopik kali ini kita akan fokus pada telesales. Okey, dari segi perbezaan antara telesales dan juga telemarketing, telemarketing ni dia lebih kepada menyediakan pelanggan dengan informasi berkenaan produk ataupun perkhidmatan dalam erti kata lain untuk cipta minat terhadap jenama. Kalau dari segi telemarketing pula, dia menggunakan data yang disediakan oleh wakil pemasaran untuk mengejar petunjuk yang menjanjikan dengan pujukan dan juga kegigihan. Okay, selain tu kita ada membantu pasukan telejualan mengenal pasti dan kualiti petunjuk jualan yang berpotensi. Itu dari segi perbezaan telesales. Kalau dari segi telemarketing pula, dia nak menukar prospek yang sukar kepada pelanggan. Okay, seterusnya, kalau dari segi telesales, dia menyediakan data yang boleh diharapkan untuk menyokong pasukan telesales untuk meningkatkan kadar produktiviti dan keberkesanan. Manakala dari segi telemarketing pula, dia nak kurangkan kos setiap jualan sambil tingkatkan kadar penukaran dengan mengurangkan perbelanjaan perjalanan dan bilangan wakil lapangan. Okay, perbezaan seterusnya pula, kalau dari segi telesales, dia nak menyediakan prospek yang sesuai untuk mudahkan kerja pasukan jualan. Manakala dari segi telemarketing pula, dia nak bantu untuk kurangkan bilangan orang dalam kumpulan jualan. Okey, dan perbezaan terakhir dari sudut telesales, dia nak menjana pembelian kembali dengan cara menawarkan produk baharu atau promosi baharu kepada pelanggan. Manakala dari segi sudut telemarketing pula, dia nak membuat panggilan dingin macam cold call untuk mengurangkan reaksi negatif daripada prospek. Okey, kita teruskan pula dengan nombor telefon pelanggan potensi dan senarai tertentu. Okey. Okey, pelanggan potensi. Apa itu pelanggan potensi? Siapakah pelanggan potensi kita tu? Okey. Okey, pelanggan potensi tu dimaksudkan dengan seseorang yang mampu menjadi pembeli produk atau perkhidmatan daripada sesebuah organisasi. Okey. Kemudian kita ada halayak sasaran. Halayak sasaran ni pula ialah kumpulan orang ataupun organisasi yang berkemungkinan besar membeli daripada organisasi. Maksudnya potential buyer lah. Okay, next. Okay, kita teruskan dengan cara-cara. Macam mana kita nak membina nombor telefon dan juga senarai pelanggan. Okay, antara cara-cara ataupun kaedah langkah yang kita boleh guna, pertama sekali melalui kenalan peribadi ataupun kita kata mutual yang sekeliling yang memang kita kenal, kenalan kita. Kemudian kita ada pelanggan sedia ada, previous customer. Okay. Kemudian lagi kita ada penyelidikan internet. Maksudnya daripada internet macam mana kita nak dapatkan data ataupun cara kita nak membina nombor telefon dan juga senarai pelanggan. Okay, selain itu, kita ada jadikan papan tanda menonjol dan akhir sekali lah melalui pameran dagangan ataupun pameran craft. Okey, sebelum ni awak didedahkan dengan cara untuk mendapatkan nombor telefon ataupun senarai pelanggan. Okey, macam dekat sini kita akan dedahkan pada awak cara untuk mengumpul maklumat pelanggan. Okey, apakah cara ataupun langkah yang kita boleh gunakan? Antaranya kat sini kita ada borang pesanan. Dalam erti kata lain kita pernah dengar macam booking form ataupun order form. Itu pun kira borang pesanan. Okey, kemudian kita boleh kumpulkan maklumat pelanggan melalui pertanyaan. Selain daripada pertanyaan, kita ada aduan dan juga kad jaminan. Selain daripada cara ataupun kaedah kad ganjaran pelanggan tadi ataupun warranty card jaminan, kita juga boleh gunakan cara program ganjaran pelanggan. Program ganjaran pelanggan ni contoh terdekat kita boleh tengok ataupun yang kita biasa guna macam Touch and Go e-wallet, betul tak? Selain tu kita juga boleh guna cara tinjauan kepuasan pelanggan. Kalau untuk tinjauan kepuasan pelanggan ni, biasanya kita boleh cakap dalam erti kata lain macam Google Review lah yang kita boleh tengok. Macam contoh, macam mana kita nak tahu sesuatu kedai tu adalah dia ada offer produk yang baik ataupun produk yang bagus. So, kita mesti akan buat research dan kita tengok dekat Google Rate dia ataupun Google Review. Dari situ kita boleh nampak. So, dari situlah kita namakan sebagai tinjauan kepuasan pelanggan. Okay? Selain tu kita ada kad maklum balas. Kad maklum balas ni biasanya kita dapat masa dekat mall lah. Ataupun macam contoh
awak ada beli something kan, awak ada beli something dan awak pergi redeem dekat counter information, dan kemudian dia akan kata, okay, macam mana dengan apa ni, efek ataupun daripada keberkesanan produk yang awak beli tu. Sebab awak nak redeem tadi tu, contohlah awak nak dapat cawan ke apa kan, dan dia bagi kad kecil ke apa kan, nanti kat situ dah ada kata review on that product. So tu antara contoh untuk kad maklum balas. Okey, selain daripada 7 cara sebelum ni tadi, kita boleh juga tengok dari segi ataupun perspektif cara itu melalui giveaway. Yang ni kita memang biasa dengar lah, giveaway, pertandingan pelanggan. Tak kisahlah dari segi kontes macam kereta ke ataupun kontes macam pertandingan memasak ke kan. Tapi mesti kalau untuk ni kita tengok pertandingan pelanggan ataupun kontes yang dari segi yang melibatkan barangan ataupun produk. Dan terakhir sekali, cara mengumpul maklumat pelanggan adalah melalui laman web. Okey. Okey, sekarang ni kita teruskan dengan etiket telefon ataupun telefon etiket. Okey, macam mana kita nak tahu cara ataupun pelaksanaan ataupun macam mana kita nak mulakan dengan daripada kita angkat phone, dengan cara kita nak jawab, dengan perlakuan kita yang seterusnya tu yang macam mana. Okey, untuk yang pertama sekali, untuk etiket telefon ataupun etika telefon, pertama sekali ialah kita kena bersedia. Apabila kita dah bersedia, kita dah get ready lah untuk sebarang panggilan yang masuk. So, apabila panggilan dah masuk, kita berikan salam yang mesra. Salam tu dari segi macam contoh, Assalamualaikum, selamat pagi puan, ataupun selamat tengah hari, selamat petang, atau juga selamat malam. Kemudian ambil kira juga dari segi nada suara, dan kalau boleh untuk etiket telefon ni kita kenalah berpengetahuan ataupun orang kata bijaksana dalam cara kita nak kendalikan panggilan telefon tu. Etiket ataupun langkah seterusnya ialah beri isyarat maklum balas yang dituturkan. Maksudnya kalau ada sebarang persoalan daripada pelanggan ataupun daripada pemanggil, kita beri isyarat ataupun kita beri maklum balas yang sepatutnya. Seterusnya ialah mendengar aktif. Mendengar aktif maksud kita dengar je lah dengan panggilan yang dibuat oleh pemanggil dan berikan penutup yang sesuai sebelum kita mengakhiri panggilan tersebut. Kita teruskan dengan prosedur pengesahan jualan melalui telefon ataupun email. Okey, langkah pertama, membuat pesanan jualan. Okey, siapa yang membuat pesanan jualan tu? Biasanya daripada pelanggan atau customer kan. Okay, kemudian langkah kedua, meluluskan pesanan jualan. Maksudnya kita dah accepted pesanan jualan yang dibuat oleh pelanggan tadi. Okay, langkah ketiga, mencetak pengakuan pesanan jualan. Kenapa perlu cetak? Sebagai bukti lah. Bukti yang maksudnya ada order masuk dan kita dah terima dan kita dah luluskan pesanan itu tadi. Langkah keempat pula, melepaskan pesanan jualan kepada pergudangan ataupun warehouse. Seterusnya ialah langkah kelima, iaitu menghantar barang yang dijual. Meng-post out barangan yang dijual. Okey. Kemudian langkah keenam ialah menginvoice barang yang dijual. Kenapa kita perlu invoice? Supaya ia sebagai bukti kepada organisasi. Maksudnya kita dapat record. Kita dah ada record yang mengatakan bahawa barangan tu telah dibuat pembelian oleh siapa? Oleh ni lah kita punya customer. Dan kita invoicekan semula sebagai bukti untuk kita punya rujukan lah pada masa akan datang. Dan akhir sekali ialah langkah ketujuh ialah memproses pesanan. Okey, kita teruskan dengan jenis-jenis bayaran daripada pelanggan. Jenis-jenis bayaran maksudnya payment method yang digunakan mesti oleh pelanggan kita. Bukan saja pelanggan tapi malah even kita sendiri pengguna menggunakan inilah kaedah ni untuk membuat pembayaran. Okey, antaranya kita ada yang pertama sekali ialah wang tunai, wang ringgit, tunai ringgit. Atau juga wang kertas. Okey, selain itu kita ada cek. Kalau cek ni pula dia lebih kepada macam kertas ataupun dokumen yang bertulis yang mempunyai nilai tertentu. Maksudnya nilai lah. Nilai berapa cek tu bernilai. Dia ada nilai. Dan sah digunakan pakai untuk membuat pembayaran. Okey, seterusnya kita ada kad debit atau juga kredit. Kemudian kita ada juga jenis pembayaran dari segi pembayaran mudah alih. Okey, macam kat sini kita bagi contoh Google Pay. Okey, selain daripada Google Pay, kita ada juga Grab Pay ataupun apa juga Apple Pay. Itu yang termaktub ataupun di bawah keluarga ni lah pembayaran mudah alih. Dan akhir sekali kita ada pindahan bank elektronik. Okey, sekarang ni kita akan go through dengan kaedah penghantaran produk ataupun perkhidmatan kepada pelanggan. Okey, apa kaedah yang kita boleh gunakan untuk kita deliver ataupun kita nak post out produk ataupun perkhidmatan kepada pelanggan kita ni? Okey. Pertama sekali, kita kena ambil kira anggaran caj penghantaran, delivery. Okey, sebab apa? Sebab ini pun memainkan kos lah. Sebab tu kita kata
ambil kira anggaran caj penghantaran. Selain daripada anggaran caj penghantaran, kita kena tahu pembungkusan kurier. Ni kita akan masuk pada prosedur pengesahan penghantaran produk atau perkhidmatan. Macam dekat sini, prosedur yang pertama ialah pelanggan menyerahkan dokumen pesanan penerimaan barang. Ni dalam arti kata lain maksudnya drop order lah, ataupun dia tinggalkan pesanan pada kita, menyerahkan dokumen pesanan penerimaan barang. Sebagai contoh dekat sini kita bagi contoh pada awak, contoh penggunaan platform ataupun aplikasi Shopee. Sekiranya pelanggan kita tadi tu dah buat order ataupun dia dah drop order menggunakan aplikasi ataupun platform Shopee, ni kita panggil inilah pelanggan order ataupun memberi pesanan secara elektronik. Untuk penyerahan dokumen pesanan ni biasanya sekurang-kurangnya 1 hari bekerja secara elektronik. So, pesanan yang dibuat tadi ataupun pelanggan kita buat tadi adalah sekurang-kurangnya 1 hari bekerja sebelum penghantaran dijadualkan, sebelum kita deliver out kita punya produk atau juga barangan. Untuk prosedur kedua ialah kita ambil kira ataupun kita tengok pada borang pesanan penerimaan barang. Dekat sini kita tengok pada yang pertama, penerangan dan kuantiti barang yang akan diterima oleh pelanggan tersebut. Kemudian kedua, penerangan dan kuantiti barang yang akan diterima. Kemudian ketiga, kita tengok dari segi tarikh penghantaran. Keempat, tanda penghantaran tambahan. Macam contoh nombor penghantaran ke ataupun nombor nota penghantaran. Macam yang tanda penghantaran tambahan ni, nombor ni macam kita boleh tengok dekat contoh stiker lah. Stiker yang kita guna masa kita post out untuk before sampai dekat customer tadi. Yang kelima ialah penghantar, iaitu kurier ataupun pemandu hendaklah mempunyai label penghantaran yang dicetak pada perusahaan atau mengetahui nombornya. Selepas pelanggan dah menyerahkan pesanan dan kemudian borang pesanan, kita pula sebagai organisasi mengesahkan nota penghantaran tersebut. Sahkanlah sama ada betul ke order tu dah dimasuk, dah diterima sebelum kita post out lah. So, kita kenalah mengesahkan nota penghantaran tersebut. Seterusnya, prosedur seterusnya ialah meningkatkan komunikasi gudang. Hal ini kerana kita nak mengekalkan kepantasan ataupun kecepatan penghantaran barang tersebut kepada pelanggan kita. Prosedur seterusnya ialah menggunakan teknologi yang betul untuk mencari item anda dengan lebih cepat. Kita sebagai organisasi ataupun syarikat ni, perniagaan kita ni, kita nak kena gunakan teknologi yang betul supaya item yang kita nak tahu ataupun kita nak tahu stok lah. Prosedur seterusnya ialah jenis perkhidmatan penghantaran. Dari segi prosedur ni pula, kita kena ambil kira dari segi macam kalau barang tu lagi besar, kita kena ambil tahu dia besar ataupun dia kecil ke. So, biasanya kalau dia makin jauh, biasanya dia akan jadi lagi mahal ataupun lagi meningkatlah harga dia. Lagi meningkat harga, inilah dari segi perkhidmatan penghantaran. Kita teruskan dengan prosedur yang seterusnya, iaitu perkara yang perlu dipertimbangkan ketika memilih perkhidmatan kurier. So, antaranya kita ada 6 pecahan kat sini. Antaranya kita kena ambil maklum ataupun kita kena ambil kira dari segi jenis perkhidmatan penghantaran. Selain itu, keselamatan. Seterusnya, kelajuan penghantaran, kebolehpercayaan, penampilan profesional dan juga kos. Kita teruskan dengan prosedur ini. Prosedur sekarang ni ialah pastikan pelanggan anda dimaklumkan pada setiap masa. Maksudnya well informed, diinformkan. So, macam mana kita nak pastikan ataupun kita nak tahu yang pelanggan ni dimaklumkan pada setiap masa berkenaan barang mereka tengah on the way ke, dah nak sampai ke, ataupun tengah in transit ke. Selalunya pelanggan boleh menjejak bungkusan mereka dekat telefon saja. Even dekat laman web ke, kat website kan. Sekarang kita dah di hujung jari, mereka boleh gunakan peranti ataupun telefon mereka pada bila-bila masa untuk buat semakan. So, semakan dari segi apa? Dari segi inilah, maksudnya kita nak pastikan kan pelanggan tu dimaklumkan pada setiap masa. So, inisiatif ni pelanggan sendiri boleh gunakan peranti mereka ataupun telefon sendiri untuk jejak mereka punya pembungkusan ataupun barangan menggunakan kod penunjuk ataupun kod rujukan penjejak. So, dalam erti kata lain ialah parcel tracking lah. So, diorang boleh track diorang punya barangan. So, dari situlah mereka dapat ni lah ambil maklum berkenaan pada bila barang mereka akan sampai ataupun delivered.
Okay, semua. So, sekarang ni kita akan masuk, kita akan touch lah berkenaan aduan pelanggan. Okay, apa itu aduan pelanggan? Apa itu customer complaint? Okay, aduan pelanggan ni ditakdirkan sebagai jurang antara apa yang dijanjikan perniagaan dari segi produk atau perkhidmatan dan apa sahaja yang pelanggan akan dapat. Okay, antara sebab the causes ataupun kenapa terjadinya, macam mana boleh adanya tiba-tiba aduan pelanggan daripada customer kita, kenapa boleh adanya komplain daripada kita punya customer, pelanggan. Antara sebabnya ialah kerana komunikasi yang tidak betul ataupun komunikasi yang tak sampai pada kita punya customer, kita punya pelanggan. Seterusnya, kerana proses pendalaman. Dalaman apa? Proses dalaman organisasi. Macam mana mereka laksanakan ataupun macam mana mereka kendalikan sesuatu penghantaran tu ataupun macam mana mereka menjual ataupun dia boleh jadi apa saja yang melibatkan proses dalaman sesuatu organisasi tersebut. Kemudian kita ada kualiti perkhidmatan yang tidak baik ataupun kualiti servis yang tidak baik. Okay, bila kita dengar aduan pelanggan, kita biasa rasa macam aduan tu adalah komplain ataupun permasalahan, betul tak? Okay, walaupun ada permasalahan tersebut, permasalahan tu dia membuka peluang tau. Macam dia bagi opportunity kepada syarikat atau organisasi untuk kita improve lebih baik. Okay, kat sini kita akan tengok pula kelebihan aduan pelanggan. Kelebihan So, antara kelebihan-kelebihan aduan pelanggan, customer complaint tadi adalah sebagai penambahbaikan produk. So, apabila adanya aduan pelanggan tadi, macam Miss kata tadi, dia dapat bagi kita macam peluang lah untuk kita buat penambahbaikan produk. Dia bagi opportunity, peluang pada kita untuk datang ataupun beri overcome macam mana kita nak beri solusi penambahbaikan produk. So, kalau dari segi solusi tu maksudnya kita ni lah bagi solusi macam mana kita nak counter balik permasalahan ataupun aduan daripada pelanggan tersebut. So, kita boleh ni lah jadikan aduan tadi tu sebagai penambahbaikan produk kita. Seterusnya, membuka peluang untuk pasukan kita ataupun pasukan anda mengadakan perbincangan yang jujur dengan pelanggan anda. Dan sekali kita boleh gunakan aduan pelanggan tadi sebagai model latihan untuk ahli pasukan baru. Maksudnya kalau contoh kita ada buat coaching ataupun training dengan kita punya staff, kita punya pekerja, sebagai aduan tadi tu kita boleh gunalah untuk model latihan untuk kita punya staff. So, untuk pada masa akan datang macam mana kita nak overcome benda tu daripada kita nak kurangkanlah kesilapan tu, kita nak overcome daripada benda tu terjadi lagi. Okay, seterusnya. Okay, macam tadi kita sebut pasal kelebihan aduan pelanggan. Okay, sekarang ni kita nak kata pula kepentingan aduan pelanggan kepada perniagaan. Okay, antara kepentingan aduan pelanggan yang kita boleh guna ataupun kita boleh overlook ataupun kita boleh take note, kita boleh ambil kira untuk perniagaan kita, antaranya aduan adalah semakan realiti untuk perniagaan anda. Semakan realiti maksudnya mereka dah pernah beli produk kita, jadi mereka dah bagi testimoni ataupun secara realitinya mereka adalah kita punya sumber lah untuk kita tahu sama ada produk yang kita pasarkan tu adalah adakah berbaloi ataupun adakah memenuhi cita rasa mereka. Jadi kiranya aduan adalah semakan realiti untuk perniagaan anda. Seterusnya kita dapat urus reputasi dalam talian. Selain itu, ia membolehkan kita untuk memahami pelanggan dengan lebih baik. Maksudnya sebab kita dah ambil kira kan dengan dia punya aduan tadi. Jadi benda tu lead untuk kita sebagai organisasi atau syarikat ataupun juga perniagaan untuk memahami dengan lebih baik berkenaan pelanggan kita. Selain itu juga kita dapat maklum balas langsung tentang produk dan perkhidmatan anda. Maksudnya secara on the spot lah. Kadang-kadang kita boleh terus dapat report tu atau aduan tu on the spot. Jadi secara tak langsung dia menjadikan ianya salah satu kepentingan yang kita boleh guna ataupun kepentingan aduan pelanggan kepada perniagaan kita. Selain itu kita ada bina kesetiaan pelanggan ataupun customer trust. Macam mana kita nak gain kan. Jadi kita dapat bina balik kesetiaan pelanggan. So daripada bina ni nampaklah customer pun ataupun pelanggan ni pun nampak yang bahawa kita ni ambil kisah pada mereka. Maksudnya kita ambil kira aduan yang diberikan tu. Kita ambil kira, kita ambil maklum, kita take note benda tu. Dan yang terakhir sekali ialah dapat meningkatkan ataupun tingkatkan komunikasi pelanggan. Okay, kita dah nak hampir ke penghujung. Kita teruskan pula dengan kaedah untuk mengendalikan aduan pelanggan ataupun customer complaint. Kita nak kendalikan aduan pelanggan tadi tu. Okay, dekat sini kita ada sertakan beberapa cara ataupun
tindakan yang boleh digunakan, yang boleh diguna pakai, yang boleh diaplikasikan semasa kendalikan aduan pelanggan. Okey, pertama sekali ialah akui aduan. Akui aduan maksudnya kita acknowledge dengan aduan yang diberikan. Kita ambil maklum. Kita cuba beri perhatian pada aduan yang diberikan oleh pelanggan kita tadi. Okey, seterusnya, lepas kita akui, kita minta maaf dan maklum balas kepada pelanggan bahawa anda sedang mengambil tindakan. Macam aku itu, kita nak cakap acknowledge. Yang ni kita minta maaf. Lepas kita dah acknowledge benda tu, kita nak nampakkan yang macam, oh betul, kita prihatin pasal benda tu. Kemudian kita minta maaf dan beri maklum balas pada mereka bahawa kita sedang ambil tindakan. Macam mana kita nak ambil tindakan? Ialah dengan merekod, mengkategorikan dan menyelesaikan aduan mengikut aduan polisi syarikat. Okay, apa itu aduan polisi syarikat? Maksudnya kita mengikut SOP lah. SOP yang telah ditetapkan oleh syarikat kita. Macam mana kita nak kendalikan sesuatu permasalahan tersebut. Okay, sebagai contoh permasalahan, mungkin customer tu dia ada beli, contoh buy two free one. Tapi bila dia beli, tak dapat pun yang free one lagi satu tu. Jadi dia pun buatlah komplain ataupun aduan kepada kita, syarikat kita. So kita sebagai pekerja kenalah akui, minta maaf, kemudian kita buat tindakan pembetulan. So macam mana nak buat tindakan pembetulan? Kita ikut balik SOP, prosedur polisi syarikat kita. So macam yang tertera, sepatutnya dia beli 2 dapat lagi 1, betul tak? Jadi kita ni lah, kita buat susulan dengan pelanggan. Kita buat tindakan pembetulan, iaitu dengan buat susulan dengan pelanggan dengan memastikan mereka berpuas hati dengan servis kita. So, buat susulan dengan pelanggan untuk memastikan mereka berpuas hati. Maksud kita buatlah tindakan pembetulan yang sepatutnya mengikut aduan polisi syarikat tadi. Dan akhir sekali ialah melebihi jangkaan. Okey, semua sekian saja untuk kelas kita hari ini. Okey, berkenaan CU5 telesales ataupun telejualan untuk CU2. Harapnya awak semua dapat faham terma-terma ataupun maksud-maksud dan juga prosedur-prosedur yang terdapat dalam kita punya CU kali ini ataupun WA kita kali ini. Kalau ada sebarang persoalan ataupun pertanyaan, boleh terus direct aju pada Miss melalui WhatsApp. Okay? Okay, untuk next class, Miss nak awak cuba go through dulu sebelum kita tengok next tajuk ataupun next WA untuk CU2 kita ni, iaitu mengenai menjalankan semakan prestasi jualan ataupun runcit. Okay, boleh? Jadi sekian sahaja untuk kelas kita untuk hari ini, iaitu CU2 WA5 berkenaan telesales ataupun telejualan. Sekian, terima kasih.